Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita peluang untuk terus melaksanakan tujuan hidup sebagai abdi dan khalifah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang akan dipertanggungjawabkan kelak tanpa kita mengetahui bilakah deadline-nya. Jadi dengan masa yang berbaki, di atas kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, berpesan-pesan yang kebenaran dan berpesan-pesan yang kesabaran. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, kata Rabbani berasal dari perkataan Rabb, iaitu Tuhan yang menciptakan dan memberikan petunjuk, yang memberi makan dan minum, yang menyembuhkan tak kala sakit, yang mematikan dan menghidupkan, yang mengampuni dosa-dosa dan memberi ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 83. Dalam erti kata lain, Rabb memberikan segala yang kita perlukan. Manakala dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172, ketika Allah menghimpunkan kita semua di alam roh lalu mengambil kesaksian, firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian yang memberikan segala-galanya? Lalu kita semua berikrar, bala syahidina, bahkan kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Sahabat-sahabat, saksi yang kita pernah ungkapkan itulah Rabbani, iaitu ketundukan, ketaatan, kepatuhan dan keinginan untuk mengikuti segala petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Bermakna, Al-Quran adalah manhaj Rabbani, iaitu sumber ketundukan, kepatuhan kepada Rabbul Alamin. Dengan sifat kerabanian, Rasulullah mampu menyampaikan dakwah walaupun dihina, dicaci maki, diugut bunuh, dibaling batu, diboikot, hingga akhirnya berjaya menghasilkan generasi Rabbani yang berkualiti. Hubaib sanggup disalib, Bilal dihempak batu, Sumayyah disula, Habab di atas bara api, Abu Bakar dipatuk ular ketika menemani Rasulullah di Gua Sur, Abad bin Bishr dipanah tetapi tidak mahu memberhentikan solatnya. Mus'ab sanggup dan berani mengetuk pintu dari rumah ke rumah demi menyampaikan dakwah Islamiah di Madinah. Golongan Ansar bersedia menerima tetamu yang ramai dan membahagikan sebahagian daripada harta mereka, manakala golongan Muhajirin sanggup meninggalkan harta-harta dan tempat tinggal lalu berjalan kaki untuk berhijrah berkilo-kilometer dari Mekah ke Madinah. Mereka membangunkan negara Islam dengan sistem dan hukum hakam berpandukan petunjuk Al-Quran sebagai manhaj Rabbani. Tidak cukup dengan sebuah negara, mereka terus menyebarkan Islam di serata dunia. Daripada zaman Mekah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, lalu muncullah generasi Abbasiyah yang gilang gemilang menjulang Islam di persada antarabangsa. Sistem pemerintahan khalifah yang adil, hukum hakam yang mampu menyekat kezaliman, pendidikan yang stabil, ekonomi yang mantap hanya mampu didapatkan dalam petunjuk Al-Quran sebagai manhaj Rabbani. Generasi seterusnya, generasi Rabbani seperti generasi Al-Fatih ketika zaman Uthmaniyah, yang tidak pernah meninggalkan solat fardu berjemaah, sebahagian mereka tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, dipimpin oleh pemimpin yang tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud, akhirnya berjaya merealisasikan hadis Rasulullah yang diperjuangkan berzaman-zaman oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk menawan kota Konstantinopel. Sahabat-sahabat seperjuanganku, kisah mereka telah lama berlalu, namun sifat kerabanian yang mereka lakarkan dalam sejarah menimbulkan barokah dan percikan-percikan iman hingga ke hari ini. Kini tiba giliran generasi kita untuk kembali tunduk, taat, patuh dan mengikuti segala petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai manhaj Rabbani demi melahirkan ummah yang berkualiti, yang mampu menegakkan kalimah tauhid dan berjaya untuk mencetuskan kebangkitan Islam 2.0.